Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ruhil Aini binti Syukur. Saya Nur Fatihah binti Zainon. Saya Nurul Naswa binti Samadi. Hari ini kami bertiga akan membentangkan tugasan 2 iaitu persembahan. Kami akan mengadakan sesi bual bicara mengenai puisi Melayu tradisional, puisi Melayu moden dan prosa Melayu tradisional. Saya akan membuat ulasan tentang satu karya puisi Melayu tradisional yang saya rasa Nasuha dan Fatih mesti tahu dan pernah dengar tentang karya ini. Umum ketahui, puisi Melayu tradisional terdiri daripada 4 pecahan iaitu pantun, syair, seloka dan gurindam. Karya yang saya maksudkan merupakan puisi Melayu tradisional iaitu seloka. Karya yang saya akan kritik dan ulas ini diberi tajuk Seloka Pak Kado. Pernah dengar kan? Pernah. Seloka ialah sejenis puisi Melayu tradisional yang tidak mempunyai struktur yang khas seperti pantun atau syair. Mengikut Zahbah, seloka ialah karangan berangkap yang memakai pertentangan bunyi, hujung ritma yang tiada tetap yang tidak mempunyai ketetapan. Bilangan baris pada sesebuah seloka adalah tidak terhad dan bilangan baris pada satu rangkap juga tidak menentu. Seloka juga tidak mempunyai skema rima yang tetap. Kalau macam pantun kan A B. Kalau seloka dia tiada rima yang tetap. Seloka dikarang untuk menyampaikan kritikan dan sindiran terhadap sesuatu kepincangan yang berlaku di dalam masyarakat. Kritikan dan sindiran ini amat tajam dan disampaikan secara berlapis dan berkias dalam nada bergurau. Melalui seloka akan terpancar budaya masyarakat Melayu tradisional yang tidak mengkritik secara berterus terang, tetapi secara halus. Kata-kata yang digunakan di dalam seloka adalah lambang-lambang yang mengandungi makna tersirat. Seperti kebanyakan karya di dalam khazanah Melayu tradisi, kita tidak mengetahui siapakah pengarang sebenar sesebuah seloka. Selesai sudah serba sedikit tentang seloka, kita masuk pula kepada seloka Pak Kaduk. Seloka ini adalah berdasarkan cerita rakyat atau cerita jenaka yang terkenal di dalam sastra Melayu. Pak Kaduk merupakan watak yang ditimpa malang. Nasib malang itu adalah akibat daripada kebodohan dia sendiri. Dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya sendiri. Pernah dengar tak macam mana seloka Malam Pak Kaduk ni? Seloka Pak Kaduk ni? Okey, tak apa. Biar saya nyanyi. Aduhai malang Pak Kaduk, ayamnya menang kampung tergadai. Ada nasi dicurahkan, awak pulang ke buluran. Mudik menongkah surut, hilir menongkah pasang. Ada isteri dibunuh, nyaris mati oleh tak makan. Masa berlayar kematian angin, saudilah bubuk bayu berpuput. Ada rumah bertandang duduk. Lebih kurang begitulah nyanyinya. Jenaka ya. Seloka ini juga merupakan sebuah hiburan. Ada terhibur kami diorang. Seloka ini boleh dikatakan rumusan kepada cerita jenaka Pak Kaduk. Daripada seloka ini tergambar kehidupan masyarakat Melayu tradisional yang bergantung sepenuhnya kepada alam. Di sini kita menemui watak Pak Kaduk yang sentiasa dirundung malang. Mengikut seloka ini, nasib yang tidak beruntung ini ialah kerana dia tidak pandai mengatur hidupnya
mengikut peraturan alam. Pada pandangan orang Melayu, keberuntungan dan kebahagiaan adalah apabila seseorang dapat hidup secara harmoni dengan alam, melakukan sesuatu yang bercanggah atau berlawanan dengan alam akan mengundang pelbagai masalah. Seloka ini memberikan pengajaran kepada pendengar atau masyarakat, tetapi dalam masa yang sama, masyarakat akan dapat berhibur. Kritikan pragmatis telah dikaitkan dengan seloka ini kerana pengarang mempunyai matlamat dan tujuan dalam pembuatan karyanya, iaitu berhibur dan memberi nasihat serta sindiran. Pada masa dahulu, sungai adalah jalan perhubungan. Manusia menggunakan sungai sebagai laluan untuk ke sana dan kemari. Seloka ini menggambarkan perjalanan Pak Kaduk ketika hendak ke hulu dan ke hilir. Pak Kaduk telah mudik atau mendayung perahu ke arah hulu ketika air surut. Perbuatan ini adalah tindakan yang tidak bijak dan bercanggah dengan kejadian alam. Sepatutnya Pak Kaduk mudik ketika air pasang, kerana air yang sedang pasang akan membantu menolak perahunya dan mempercepatkan perjalanannya. Sebaliknya, ketika hendak ke hilir, Pak Kaduk telah memilih ketika air sedang pasang, sedangkan perjalanan dari hulu ke hilir lebih mudah jika dilakukan ketika air surut, kerana air sungai yang mengalir ke muara akan membantu menarik perahu ke arah hilir. Maka, pengarang seloka ini mengejek kelakuan Pak Kaduk yang mudik menongkah surut, hilir menongkah pasang. Kritikan ekspresif telah diterapkan di dalam seloka Pak Kaduk ini kerana pengarang telah menyindir perbuatan Pak Kaduk atas tindakannya yang tidak bijak, iaitu dia mudik ke hilir. Nak saya nyanyi lagi ke? Tidak. Kritikan seloka ini juga telah mengecam Pak Kaduk yang telah membunuh isterinya, sedangkan isterinya telah memberi sokongan kepadanya selama ini. Tak boleh. Di dalam hidup manusia memerlukan hubungan dengan alam dan hubungan sesama manusia. Alam persekitaran dan kampung halaman. Hubungan dengan manusia lain diperlihatkan dalam cerita dan seloka ini ialah hubungan dengan isteri. Citra keluarga memberi penekanan kepada faktor sentimen keluarga, kasih sayang dan juga hubungan kekeluargaan sebagai contoh citra kemelayuan. Kerana dosa dan kesalahannya, Pak Kaduk menerima balasan. Dia nyaris telah mati ketika dia hendak berlayar. Di dalam petikan seloka itu ialah masa berlayar kematian angin, sauh dilabuh bayu berpuput. Itu. Hal ini memperlihatkan alam juga seolah-olah tidak mahu bekerjasama dengan Pak Kaduk setelah dia melakukan dosa dengan membunuh isterinya. Alam juga tidak terima. Pandai pengarang buat seloka ni. Betul. Seloka dan berdasarkan Pada alam. berdasarkan cerita jenaka ini kan, banyak isi-isi tersirat yang ingin disampaikan, nasihat. Kritikan ekspresif yang lain ialah terdapat unsur sindiran terhadap manusia yang suka berjudi sehingga mengorbankan harta, tanah dan kampung. Contohnya, Pak Kaduk ni kan dia suka bersabung ayam, sehingga kan dia sanggup menggadaikan kampung halamannya bersabung ayam dengan raja. Ayamnya menang, tetapi
ayamnya itu telah menjadi hak milik raja. Dia telah menukarkan milik ayamnya itu. Jadi ayamnya itu telah menjadi milik raja. Ayamnya menang, tetapi ayam itu milik raja. Tapi Kampungnya tergadai. Begitulah. Sangat malam. Unsur ini juga memberikan sindiran terhadap manusia yang terlalu yakin akan mendapat sesuatu yang belum pasti. Dia berjudi. Dia kata ayam dia memang paling hebat. Hebat, paling terbaik kan. Tetapi sebab itu dia berjudi. Dia rasa dia boleh menang dia berlawan dengan raja. Tetapi dia, atas sikap bodohnya dia sendiri, dia telah menggadaikan kampung halamannya. Contoh yang lain ialah ada nasi dicurahkan. Terdapat juga unsur sindiran terhadap manusia yang bertindak secara melulu, emosional. Contohnya melulu dan emosional. Contohnya isterinya dibunuh sebab tindakannya yang melulu dan emosional, yang tidak memikirkan kesan dan kesan-kesan kehadapan lah atas tindak tanduk yang dilakukan. Terusnya Nasuha. Saya pula. Saya telah habis tentang puisi Melayu tradisional. Nasuha boleh. Baiklah, seterusnya saya pula akan mengkritik mengenai puisi Melayu moden, iaitu sajak selepas kemerdekaan yang bertajuk Suasana, yang ditulis oleh Usman Awang pada tahun 1965. Sajak ini telah dipetik dari antologi Puisi Bintang Menggedip Dewan Bahasa dan Pustaka. Jadi, rakan-rakan, sajak Suasana ini mengisahkan mengenai tentang sebuah situasi kejiranan yang terdiri daripada dua buah kaum bangsa dan agama yang berbeza, iaitu Melayu dan Cina. Jadi mereka ini saling menyayangi dan menghormati antara satu sama lain walaupun berlainan bangsa. Jadi rakan-rakan, saya akan mulakan Sajak. Belum. Okey, jadi rakan-rakan, saya akan terangkan sedikitlah apa pemikiran yang terdapat dalam sajak ini. Jadi, pemikiran yang terdapat dalam sajak ini ialah semangat dalam mengekalkan adat dan budaya kaum masing-masing. Melalui rangkap pertama sajak ini, kita dapat memahami bahawa terdapat dua orang individu yang berjiran dan mereka ini berasal daripada kaum dan bangsa yang berbeza. Jadi, mereka ini memakai pakaian tradisional seperti baju kurung dan sampu semasa menyiapkan juadah makanan tradisional seperti nengkau, ketupat dan serunding. Jadi, saya akan mulakan sajak saya. Ketupat ya. Boleh. Okey. Tampalah pula. Sajak pertama saya panjang sikit kan? Okey. Boleh dengar. Semangat. Okay. Seorang Test. Cuba. Tak apa. Okay. Seorang perempuan bersampu hijau dari tingkap dapur rumahnya berteriak dan bertanya sambil membungkus nengkau, lalu tertawa mengangkat tudung periuk. Wak panas menjulang harumkan nasi, dan dari rumah sebelah terdengar suara lunak. Perempuan berbaju kurung menjawab senyum, sedang jari-jarinya lincah mengisi ketupat dan sesekali menyelip serunding di kuali. Segar selera dicecah baunya yang wangi. Jadi, rakan-rakan, pada rangkap pertama sajak ini, saya ingin memberikan kritikan sanjungan kepada penulis kerana karya ini telah menggambarkan sebuah situasi yang patut kita contohi oleh masyarakat pada zaman sekarang, di mana adat dan budaya kita semakin luntur ditelan zaman. Jadi kita sedia maklum bahawa tidak semua masyarakat masih mengekalkan tradisi memakai pakaian tradisional kaum tersendiri kerana dianggap lapuk dan tidak mengikut peredaran zaman. Jadi rakan-rakan, apa pakaian Kita tradisional? pun tak pakai baju kurung. Betul lah. Okay. Jadi kebanyakan masyarakat pada zaman sekarang ni, mereka ni lebih gemar untuk
memakai pakaian tradisional yang diubah mengikut peredaran zaman. Contohnya Macam peplum, baju kurung tak peplum. Ya, sekarang baju Melayu pun ada sedikit perubahan dari segi poket sampai tak ikutlah ciri-ciri adat Melayu yang kita betul. tengok banyak sangat perbezaan dengan Ya, baju betul. kurung dahulu kan. Macam buta pada baju Melayu pun ada 5 buta Baju- sebenarnya. baju Melayu melambangkan pun dah- rukun Islam. Ya. Dah tak ada pesak pun dah tak ada. Sekarang ni kadang-kadang buta 3. Macam tu. Buta 3. Memang Tak jauh patut dari tu. budaya Melayu. Betul. Suka-suka mereka je. Zip lah. Betul. Okey, rakan-rakan, bukan itu sahaja. Kita juga masyarakat pada zaman sekarang ni bukan semua rumah yang menggunakan lauk pauk tradisional seperti ketupat, rendang, serunding, lemang dan lain-lain semasa menyambut perayaan. Jadi kawan-kawan, waktu peraya Ada. Buat penting yang sedap. Penting sedap. penting. Buat lemang. Okay. Tapi tu untuk puan-puan, untuk rakan-rakan lah. Buat dulu. Belum kahwin saya ni. Okay, ni saya tengok dari sudut perspektif pada masyarakat yang lebih luas lah kan. Masyarakat ini lebih gemar menyediakan makanan yang lebih mudah dan cepat untuk disiapkan seperti spaghetti, ada je kan. Ya. Bihun goreng, Ketupat pun sekarang jarang dah orang buat. Orang pakai nasi empek je. Betul. Buat pandai ke anyam ketupat? Ketupat yang segitiga tu pandai lah. Guna daun palas. Ketupat panas lah. Ketupat palas lah. Yang ketupat yang segi empat tu kurang sikit lah mati. Apalah, asal ada lah. Ya. Jadi oleh itu, karya ini amat memainkan peranan yang penting dalam menyampaikan mesej yang berguna kepada masyarakat agar sentiasa meletakkan usaha yang tinggi dalam mengekalkan adat dan tradisi yang semakin hilang ditelan zaman. Jadi hal ini dikatakan demikian kerana kita sebagai masyarakat Melayu dapat menonjolkan keistimewaan dan kelebihan yang terdapat dalam adat resam dan budaya Melayu. Jadi identiti kita sebagai kaum Melayu juga tidak akan luntur. Kaum lain juga dapat mempelajari mengenai adat dan budaya kaum Melayu. Kita juga dapat mempelajari mengenai budaya lain dengan lebih mendalam jika kita sama-sama mengekalkan adat dan budaya ini. Betul lah kata peribahasa kan. Biar mati anak, jangan mati adat. Betul. Okey, seterusnya rakan-rakan, saya akan beritahu anda pemikiran kedua yang terdapat dalam sajak suasana ini, iaitu keakraban antara jiran tetangga. Saya juga ingin memberikan kritikan pendekatan moral kepada pengarang, kerana pengarang telah menunjukkan nilai moral yang baik yang sepatutnya diwujudkan dalam kalangan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum, seperti saling menghormati, saling menyayangi dan baik hati. Bukan itu sahaja, pengarang juga telah menunjukkan sebuah situasi kejiranan yang patut kita contohi dalam kalangan masyarakat. Kita sedia maklum, kita sekarang sangat sibuk dengan kerja dan komitmen masing-masing, sehingga tidak ada masa pun untuk luangkan masa-masa kita dengan jiran-jiran macam dengan gotong royong atau sebagainya lah kan. Jadi seterusnya kita juga kadang-kadang kita juga tak tahu perkara-perkara asas tentang jiran kita seperti nama, kerja apa, umur kan. Lebih-lebih lagi yang duduk dekat taman-taman tu, yang kat kampung-kampung ni ada lah lagi kan. ada lagi Kenal lah lagi. betul. Jadi oleh itu karya ini amat bagus dibaca oleh masyarakat zaman sekarang, kerana situasi seperti inilah patutnya wujud dalam kalangan masyarakat. Hal ini dikatakan demikian kerana hubungan antara jiran sangat penting, kerana kita dapat saling membantu semasa dalam kesusahan. Masyarakat yang mengamalkan sifat yang baik seperti tolong-menolong, saling bertegur sapa dan menjaga keselamatan masyarakat dapat mewujudkan satu suasana yang tenang dan aman. Masyarakat harus melakukan perkara yang baik dalam mengekalkan keamanan. Seterusnya, pemikiran ketiga pula yang terdapat dalam rangkap kedua ialah kasih sayang antara dua orang masyarakat yang datang dari kaum dan bangsa yang berbeza. Jadi perkara ini dapat dilihat dari rangkap kedua sajak suasana yang bumi. Jadi alangkah baiknya saya nak meminta rakan saya Fatin untuk
mendeklamasikan saja. Wah, dia pun memang ada Bakat sebenarnya. ada bakat sebenarnya. Saya sebenarnya tak reti bersaja. Tak apa. Iya, saya bukan yakin dengan banyak anda. piala kan. Bukan. Dari kejauhan suara-suara muda yang riang, Boleh betul. pekikan dan tertawa di antara letupan mercun. Boom, boom. Dan kedua ibu saling memandang dan tersenyum tanpa seruan pura-pura dari pentas-pentas politik. Hati mereka bersalaman dan saling berpelukan atas kesederhanaan rasa dan nasib yang sama. Oh, bagus. bakat rupanya. Terima kasih. Rendah diri rupanya. Salah tu saja. Tak apa. Tidak mengapa. Okey, baiklah. Berdasarkan rangkap yang Fatin telah deklamasikan sebentar tadi, saya ingin memberikan kritikan pendekatan intrinsik, iaitu watak yang dipaparkan dalam sajak berikut, iaitu watak dua wanita yang berbahasa Melayu dan Cina. Mereka ini saling mengasihi antara satu sama lain sambil menikmati keindahan warna-warni letupan mercun dan bunga api di langit. Jadi kedua watak ini menunjukkan mereka tidak langsung mempunyai sebarang isu perkauman antara satu sama lain. Mereka juga menjalani hidup sebagai jiran tetangga tanpa sebarang konflik dan isu yang menyebabkan berlakunya sebarang pergaduhan. Jadi seterusnya, pemikiran kasih sayang antara dua orang masyarakat yang datang daripada kaum yang bangsa yang berbeza ini juga dapat dilihat pada rangkap ketiga. Okey, rangkap ketiga ini saya ingin meminta Allah saya Akbar. Ingatkan Fatin je Fina. Esoknya kuih pau dan ketupat bertukar pinggan. Mereka saling menerima dan memberikan kepunyaan. Dan dari kedua telaga hati berkocak mesra, mengucapkan konghi dan selamat hari raya. Macam pantun pula ya. Mengapa? Okay. Jadi melalui rangkap ketiga ini, kita dapat lihat mereka saling bertukar juadah makanan tradisional bersempena menyambut perayaan. Mereka juga menerima juadah tersebut dengan hati terbuka walaupun makanan tersebut berasal daripada individu yang berbeza agama dan bangsa. Jadi di sini kita dapat lihat nilai-nilai yang baik seperti menghormati antara satu sama lain. Terdapat kritikan ekspresif yang dihasilkan oleh pengarang. Pengarang dapat menyampaikan sebuah perasaan gembira, ceria dan riang untuk memaparkan sebuah situasi malam sebelum perayaan dan situasi di hari perayaan. Kita sedia maklum bahawa tidak semua dapat merasai kenikmatan kegembiraan menyambut suasana di hari raya. Bahkan pula mendapat sebuah kejiranan yang baik dan saling bertoleransi. Jadi melalui sajak ini kita juga dapat lihat mereka saling meraihkan perayaan yang disambut oleh kaum masing-masing di mana mereka juga bersemangat untuk menyediakan juadah untuk saling bertukar menjelang hari perayaan. Dalam nada yang lain, pengarang dapat mewujudkan suasana perasaan kedamaian yang sukar didapati pada zaman sekarang. Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang bertanggungjawab perlulah sentiasa menjaga perhubungan antara satu sama lain agar dapat membentuk hubungan yang baik. Jadi itu sahajalah daripada saya. Alhamdulillah. Saja. Okay, baiklah, seterusnya saya rasa Fatin ada sedikit Perkongsian. Okay, Baiklah, pada bahagian akhir kita saya akan menguraikan mengenai prosa Melayu tradisional, iaitu hikayat Pelanduk Jenaka Syekh Alam berlawan dengan raksasa. Syekh Alam berlawan dengan raksasa merupakan antara cerita binatang dalam karya Permata Sastera Melayu. Dalam cerita ini, Syekh Alam di Rimba telah bertitah bahawa ada suatu bahaya akan menimpa masyarakat binatang di Rimba itu. Iaitu di sebatang sungai terdapat seekor raksasa yang menjadi penunggu di sungai itu.
sang beruang, sang seladang, sang harimau dan sang badak tidak berjaya menjaga ikan hasil tangkapan mereka lantaran ancaman raksasa tersebut. Malah badak yang sudah dewas itu menipu rakan-rakannya dengan mengatakan dirinya cedera kerana berlawan dengan raksasa. Tetapi sebenarnya luka di badan badak itu kerana tercangkuk onak dan duri ketika berlari menyelamatkan diri daripada raksasa itu. Kemudian masyarakat binatang pun meminta pertolongan daripada pelanduk jenaka iaitu Syekh Alam Dirimba. Dengan kebijaksanaan pelanduk, raksasa dapat dikalahkan. Maka amalan seluruh penduduk Dirimba dan dapat bermain-main di Sungai Tinam. Sungai itu diberikan nama Tinam. Kritikan pertama iaitu kritikan pendekatan intrinsik yang bermaksud penelitian terhadap karya itu sendiri dari segi binaan plot, watak perwatakan dan sebagainya. Pada plot permulaan, dalam bahagian ini kita diperkenalkan dahulu oleh pengarang kepada beberapa perkara. Pada awal ceritanya, kita diperkenalkan dengan keadaan dan suasana di rimba yang didiami oleh pelbagai jenis binatang seperti badak, kerbau, kijang, beruang, harimau dan pelanduk. Di sini didedahkan juga dengan kewujudan Sungai Tinam sebagai tempat pencarian sumber makanan segala isi rimba tersebut. Kita juga dulu diperkenalkan dengan watak Tuan Syekh Alam Dirimba iaitu pelanduk yang menjadi ketua di dalam rimba tersebut. Pada plot perkembangan pula, bermula di tahap pertengahan, kita berhadapan dengan pelbagai masalah hidup yang dihadapi oleh watak-watak dalam cerita ini. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh sang badak, sang beruang, sang harimau dan sang kijang mencetuskan konflik dalam diri watak sama ada secara fizikal, kekuatan tenaga dan pelbagai muslihat. Pada bahagian konflik yang dialami oleh watak-watak ini tercetus apabila munculnya kehadiran raksasa tamak di Sungai Tinam yang sering makan ikan-ikan mereka tanpa meninggalkan seekor pun. Konflik yang berlega ini menimbulkan banyak masalah dan mencetuskan pelbagai kesan akibat pada watak lah. Kehadiran raksasa menyebabkan isi rimba saling bercakap besar dengan mengatakan bahawa masing-masing dapat mengalahkan raksasa tersebut. Seperti badak lah yang bercakap besar tadi kan. Pada bahagian klimaks, puncak dalam cerita hikayat pelanduk jenaka ini dapat kita lihat ketika isi rimba mengadukan masalah mengenai raksasa tersebut kepada sang pelanduk Tuan Syekh Alam Dirimba. Sang pelanduk yang mendengar aduan ini telah berikhtiar untuk menghapuskan raksasa tersebut. Dengan menggunakan kebijaksanaannya, ia telah membahagikan tugas kepada semua isi rimba sebelum melaksanakan misinya untuk menghapuskan raksasa itu. Peristiwa ini dapat dilihat dalam buku tersebut. Pada bahagian pengakhiran cerita, dalam bahagian ini semua konflik dan masalah berakhir. Tuan Syekh Alam Dirimba berjaya menghapuskan raksasa yang tamak dengan menggunakan hilahnya, iaitu menipu raksasa dengan mengatakan bahawa simpan yang dibawanya itu mampu mengubati tubuh raksasa yang sakit. Namun setelah raksasa memasukkan sipu dan kutut ke dalam simpan, raksasa tidak dapat bergerak. Kemudian ia mencakar muka raksasa sehingga pecah. Ia duduk memanggil isi rimba dan menyiksa raksasa beramai-ramai sehingga mati. Simpan itu benda yang terbuat daripada rotan. Oh, diorang ikat guna tu lah. Ya, guna rotan. Seterusnya, watak dan perwatakan itu. Watak utama Tuan Syekh Alam Dirimba ini yang terkenal dengan kebijaksanaannya dalam menyelesaikan pelbagai masalah, di mana Syekh ni akan memikirkan idea yang bernas bagi menyelesaikan masalah tersebut dengan jayanya. Kedua, Syekh Alam Dirimba ini juga sentiasa dihormati dan disenangi oleh masyarakat rimba kerana kebijaksanaan dan keprihatinannya. Seterusnya, gaya bahasa yang digunakan ialah pemilihan kata atau diksi. Ada banyak lagi tetapi masa tidak mengizinkan kita. Cerita rakyat ini menekankan tema kebijaksanaan sang pelanduk menyelesaikan masalah penduduk di rimba. Oleh itu, pengarang memilih kata-kata yang ada hubungannya dengan kebijaksanaan bagi menentukan sifat tersebut. Misalnya, aku ada mendengar kabar kononnya ada seorang pelanduk jenaka yang terlalu cerdik dan kuat. Ia beroleh kekuatan itu daripada Baginda Ali. Boleh dilihat dalam halaman 82 lah, iaitu cerdik dengan kebijaksanaan. Kita dapat persamaan dapat persamaan tu. Itulah pemilihan kata atau diksi yang sesuai. Seterusnya ialah kritikan pendekatan, iaitu pendekatan psikologi
proses penulisan teks karya sastra yang melalui proses mencari idea, pengeraman, iluminasi dan verifikasi. Kritikan pendekatan psikologi ini dia menggunakan bahasanya yang padat. Dalam novel ini, penulis mengaplikasikan seni kepengarangan dengan menggunakan bahasanya yang ringkas tetapi padat. Walaupun pengarang menggunakan perkataan-perkataan yang biasanya dapat didengar oleh orang-orang lain, namun perkataan-perkataan itu dapat melengkapkan apa yang mahu disampaikan. Justru kita seolah-olah diberi gambaran yang jelas tentang peristiwa dalam karya tersebut. Mudah difahami kan? Ya, mudah difahami. Seterusnya ialah teknik penceritaan atau persembahan, iaitu dapat dilihat teknik dialog. Dialog merupakan kata-kata yang didudukkan oleh watak-watak dalam drama atau fiksyen lah, dalam sesebuah cerita ataupun novel. Kebanyakan pengarang menggunakan teknik dialog ni lah untuk menampakkan percakapan atau perkara yang diucapkan oleh watak yang digunakan. Contohnya, dialog yang digunakan dalam karya ini seperti, tadi aku berlawan dengan raksasa yang terlalu besar dan panjang orangnya. Kemudian datang pula kawannya menolong akan dia. Oleh sebab hamba sangat gagah dan perkasa serta berani, dua orang itu hamba hempaskan ke kanan dan ke kiri pelanting. Boleh dilihat dalam halaman Hebat betul ni. Itulah salah satu contoh dialog. Seterusnya, kritikan yang ketiga ialah kritikan pragmatik, iaitu menganggap sesebuah karya sastra dicipta dengan tujuan untuk mencapai kesan-kesan tertentu kepada pembaca seperti kesan estetik, hiburan, pengajaran atau sebarang perasaan seperti perasaan takut, perasaan simpati dan sebagainya. Melalui peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita rakyat ini, terdapat pelbagai pengajaran yang pembaca boleh jadikan sebagai panduan dan teladanlah dalam kehidupan mereka. Terdapat pelbagai pengajaran sama ada dalam aspek negatif dan positif yang terdapat dalam cerita hikayat Pelanduk Jenaka ini. Sebagai contoh, antara pengajaran yang diketengahkan ialah Sang Badak bercakap besar dengan mengatakan bahawa badannya luka kerana berlawan dengan raksasa, sedangkan luka tersebut adalah akibat terkait onak dan duri ketika melarikan diri daripada raksasa tersebut. Sepatutnya Sang Badak tidak boleh bercakap besar, kerana akhirnya ia sendiri yang akan malu apabila penipuannya diketahui oleh isi rimba, kerana mereka ternampak pokok-pokok yang tumbang akibat pelanggaran ketika cuba melarikan diri daripada raksasa. Jalan cerita ini dapat membuatkan para pembaca mengenal pastilah sifat-sifat atau sikap-sikap yang perlu dielakkan berdasarkan perwatakan yang dibawa oleh binatang-binatang tersebut. Selain itu, pengajaran yang ditonjolkan dalam cerita rakyat ini ialah bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. Semua isi rimba bekerjasama menangkap ikan dan mencari jalan penyelesaian seperti yang diarahkan oleh Tuan Syekh Alamdi Rimba untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh mereka. Akhir sekali, kritikan yang keempat ialah kritikan sanjungan yang bermaksud pernyataan rasa kagum atau senang terhadap orang lain. Kritikan ini bersifat memuji karya dan pengarangnya yang berupaya menghasilkan pemikiran bernas serta dapat menampilkan elemen karya yang menarik. Melalui cerita tersebut, pengarang berjaya dalam mendalami setiap watak haiwan itu yang diterjemahkan melalui unsur penulisannya, sehingga berjaya meninggalkan kesan di hati pembaca lah, iaitu saya sendiri. Selain itu, melalui karya ini juga penulis menekankan aspek-aspek yang berlaku dalam kehidupan seharian manusia melalui cerita binatang yang mempunyai unsur kemasyarakatan dalam rimba, di mana keadaan ini sangat berkait rapat dalam kehidupan masyarakat. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Alhamdulillah Fatin, nampaknya selesai sudah sesi berbicara kita hari ini. Sepatutnya kita nak lagi panjang lagi, tetapi masa amatlah mencemburui kita. Ya, betul. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih. Selamat.